Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan teruskan modul 1 iaitu tenaga kerja dan kuasa, dan di bawah tenaga kerja dan kuasa itu hari ini kita akan belajar tentang kuasa. Jadi kuasa ini kerja yang sama tetapi dapat dihabiskan dalam masa yang singkat. Jadi dia melibatkan tenaga-tenaga yang kita telah belajar sebelum ini. Yang pertama adalah tenaga keupayaan, tenaga keupayaan kenyal dan juga tenaga kinetik. Okey, kita lihat nota dahulu. Tenaga dalam sistem mekanikal. Kuasa ialah kadar melakukan kerja atau kadar pemindahan tenaga. Maksudnya bila kerja yang sama tetapi dapat dilakukan dengan lebih cekap, bererti sistem mekanikal itu ataupun sesuatu mesin itu lebih berkuasa sebab dapat menghasilkan kerja dengan lebih cepat. Okey, yang kedua, unit SI bagi kuasa ialah joule per saat ataupun watt. Ya, watt tu adalah nama saintis yang menemuinya iaitu James Watt. Jadi W mesti ditulis dalam huruf besar kerana ia adalah kata nama khas, nama orang. 1 watt ialah 1 joule kerja yang dilakukan oleh tenaga yang dipindahkan dalam masa 1 saat. Rumusnya adalah di sini, kuasa sama dengan kerja per masa, P kuasa power sama dengan kerja work per time. Work over time, kerja per masa. Okey, ini sama juga sekiranya kita menggunakan tenaga per masa kerana unit untuk kerja dan tenaga adalah sama iaitu joule. Jadi di sini kuasa sama dengan U mewakili tenaga keupayaan per masa ataupun P sama dengan K. K di sini mewakili tenaga kinetik per masa. Okey. Cikgu sudah simpulkan. Okey, jadi sekarang di sini contoh 1, Rajah menunjukkan seorang pekerja menolak sebuah almari dengan daya seragam 120 Newton. Berapakah kerja yang dilakukan oleh pekerja itu jika dia menolak sejauh 100 meter? Jika dia menolak dalam masa 60 saat, berapakah kuasa pekerja tersebut? Jadi cikgu akan tulis cara penyelesaian dahulu. Cikgu akan tunjukkan dulu cara penyelesaian di whiteboard. Diberikan daripada soalan adalah F sama dengan 120 Newton. Sesaran sama dengan 100 meter. T adalah 60 saat. Jadi sekarang selain daripada rumus tenaga keupayaan graviti, tenaga keupayaan kenyal dan juga tenaga kinetik, kita juga boleh menggunakan rumus kerja untuk mencari kuasa. Okey, ingat balik kelas yang mula-mula sekali, cikgu ada ajar W sama dengan Fs. Okey, W adalah kerja, work. F adalah daya dan S adalah sesaran. Sesaran mesti di dalam unit meter. Okay, jadi berpandukan ini, pertama sekali sebelum menentukan kuasa, kita kena tentukan kerja. Okay, jadi F-nya adalah 120 didarab dengan sesaran adalah 100 sama dengan 120,00 joule. Menggunakan kerja ini barulah kita mencari kuasa. Jadi rumus untuk kuasa P power sama dengan W per T. Okay, W sama dengan 120,000 joule per masanya adalah 60. Okay, 6, 1, sini 2. Jadi jawapannya adalah 2000 joule per saat ataupun 2000 watt. Okay, kita teruskan kepada contoh yang kedua. Okay, sebuah forklift. Tahu forklift?
Tahu, yang kereta angkat kotak besar. Iya, mengambil masa 20 saat untuk mengangkat satu kotak berjisim 20 kilogram ke ketinggian 1.5 meter. Cari jumlah kerja yang dilakukan oleh forklift itu dan seterusnya cari kuasanya. Bila dia sebut ketinggian, apakah tenaga ataupun kerja yang melibatkan ketinggian? Adakah tenaga keupayaan graviti atau adakah tenaga keupayaan kenyal atau adakah tenaga kinetik atau adakah sama dengan W sama dengan Fs? Macam graviti ya cikgu. Ya, graviti. Betul lah, graviti. Jadi sebelum kamu menjawab, kamu harus tentukan dahulu apa kerja ataupun tenaga yang terlibat. Sudah kamu tentukan, baru kamu tulis rumus. Okey, kerjanya tenaga keupayaan graviti, TG, tenaga keupayaan graviti, TG sama dengan, ingat balik apa rumus bagi tenaga keupayaan graviti? MGH. Yes, bagus. M, G, H, di mana jisim adalah di dalam kilogram, G adalah graviti dan H adalah ketinggian. Okey? Okey. Jadi, berapakah M di dalam soalan? 20 kg. Ya, 20 kg. 20 kg. Okey, sekarang berapa nilai graviti bumi? 10. 10. Dan berapa ketinggian yang dinyatakan dalam soalan? 1.5. Ya, 1.5. Jadi kirakan 200 kali 1.5 adalah? 300. Okey, 300 unitnya adalah? Joule. Jadi menggunakan tenaga ini barulah kita kirakan kuasanya. P sama dengan tenaga keupayaan U per T. Kita gantikan sahaja U sama dengan 300 bahagi masa yang diberi 20 saat sama dengan 15 unit JS. ya, joule per saat ataupun Watt. yes, watt. Fahamlah? Begitu saja. Jadi satu, kamu kena tentukan dahulu apa kerja ataupun tenaga yang terlibat. Ada 4 di situ, kamu boleh pilih. Satu, macam yang contoh pertama tadi, W sama dengan Fs. Yang kedua, tenaga keupayaan yang contoh ini. Yang ketiga, tenaga keupayaan kenyal. Yang keempat adalah tenaga kinetik. Soalan 1, Rajah menunjukkan sebuah motor mengangkat beban berjisim 80 kg tegak ke atas bumbung bangunan setinggi 50 meter. Inilah motornya yang mengangkat beban setinggi 50 meter. Jika motor tersebut mengambil masa 50 saat untuk menyelesaikan tugas tersebut, berapakah kuasa motor tersebut? Okey, untuk menjawab soalan ini sama seperti contoh 2 tadi. Tenaga yang terlibat adalah tenaga Keupayaan graviti. cari dulu tenaga keupayaan graviti, lepas tu baru dapatkan kuasa ya. Berapa jawapan kamu dapat? 800 joule per saat. Watt. 80 kali 10 kali 50 kan? Ya. Kalau yang itu dapat 40,000 cikgu. 40,000 joule. 40,000. Lepas tu nanti kamu untuk kuasa bahagi dengan 50 kamu akan dapat? 800 800 per saat. joule per saat. Okey, ya betul. Cikgu, Untuk dapatkan yang ini, dia mesti cari yang inilah dulu kan cikgu? Cari dulu dia punya tenaga. Yang ini kan cikgu? MGH kah tu? Ya. Lepas tu Ya, MGH, ya cari dulu tu tenaga keupayaannya. papan putih. Ya, ya. Ya, lepas tu ya. Kurang unit tu, tulis unit. Oh, okey cikgu. Tulis unit Yang ini mau letak unit kan yang terakhir cikgu? kena unit. Boleh kita teruskan ke soalan kedua? Ya cikgu ya. Seorang budak lelaki berjisim 50 kg berlari menaiki 40 anak tangga dalam masa 2 minit.
Jika tinggi setiap anak tangga ialah 40 cm, kirakan kuasa kaki budak itu. Okey, sekarang dia agak susah sedikit, okey, kerana ada beberapa yang kamu perlu tukarkan terlebih dahulu. Sekarang kita lihat di sini masa mesti di dalam unit saat. 2 minit bersamaan dengan berapa saat? 120 saat. Ya, jadi sekarang T adalah 120 saat. Itu masa yang kamu gunakan nanti, ya. Kerana minit harus ditukarkan terlebih dahulu kepada saat, unit SI. Sekarang satu anak tangga berketinggian 40 cm. Ini pun kita kena tukarkan ke dalam unit meter. 40 cm di dalam unit meter bersamaan dengan 0.4 M. ya 0.4 m. 40 cm bahagi dengan 100 cm. Itu baru setiap anak tangga. Sekarang dia mendaki 40 anak tangga. Jadi berapa untuk 40 anak tangga tu berapa ketinggiannya? 1.6 meter cikgu. Ya, 1.6 meter lah kan. 0.4 darab 40. Itu adalah ketinggiannya. Sekarang sebelum mengira kuasa, apakah tenaga yang terlibat di sini? Tenaga keupayaan graviti je cikgu. Ya, tenaga keupayaan graviti, jadi kamu akan gunakan mgh. 50 kali 10 kali 16. Itu 8,000. Itu bagi tenaganya. Okey, sekarang berapakah kuasanya? 66.7. Ya, 66.7 joule per saat ataupun watt. Soalan yang ketiga, apabila 50 kg penghentak dilepaskan pada satu ketinggian, halajunya 8 meter per saat apabila menghentak cerucuk. Masa untuk setiap hentakan ialah 10 saat. Kirakan kuasa penghentak. Sekarang dia melibatkan halaju. Jadi tenaga apa yang digunakan? Tenaga kinetik. Ya, tenaga kinetik. 1600 joule. 160 watt dia punya las. 160 watt. Tenaga kinetik adalah 1600 joule dan juga kuasa adalah 160 watt. Rumusnya adalah setengah mv kuasa 2. V adalah halaju. Jadi setengah, berapa jisimnya di situ? 50. Okey, 50 darab V-nya adalah 8. 8 ni kuasa 2. Okey, kalau kira daripada kalkulator, sila buat kurungan. Terutama berhati-hati dengan yang ini. Kerana ini kuasa 2. Yang 8 sahaja dikuasa 2-kan. Okey, yang lain tu tidak seperti biasa. Okey, ini kita boleh ringkaskan. Jadi 8 kuasa 2 adalah 64 kali 25 sama dengan 1600 joule. Dapat tenaga kinetik ini, kita boleh carilah kuasa menggunakan, okey, sekarang tenaga kinetik bahagi dengan massa sama dengan 1600 joule bahagi dengan masanya adalah 10. Jadi kita boleh potong 160 joule per saat ataupun 160 watt. Cikgu, macam mana kita mau bezakan dia tu tenaga keupayaan graviti atau tenaga kinetik begitu? Okey, tenaga keupayaan graviti dia ada melibatkan ketinggian. Tenaga kinetik dia melibatkan halaju. Tenaga kinetik kenyal dia ada melibatkan regangan dan juga mampatan. Dan kerja dia melibatkan sesaran. W sama dengan Fs.
Itu adalah ciri-cirinya. Jadi dalam soalan tadi, dia ada melibatkan halaju. Jadi mestilah ini tenaga kinetik. Yang soalan-soalan sebelum ini melibatkan ketinggian. Yang di sini untuk soalan 3, walaupun dia cakap ada pada satu ketinggian, tetapi ketinggiannya tidak dinyatakan, tetapi dia menyatakan halaju. Jadi yang halaju yang ini yang kamu ambil. Jadi ini adalah tenaga kinetik lah. Kalau soalan sebelum ini, dia tiada melibatkan halaju, dia tidak ada melibatkan sesaran, dia cuma melibatkan ketinggian, iaitu mendaki tangga setinggi 40 anak tangga. Itu adalah ketinggiannya. Boleh faham setakat itu? Boleh cikgu. Jadi tengoklah daripada soalan itu, apa yang dia bagi. Okay, kita teruskan kepada soalan seterusnya. Gelung getah dalam sebuah kereta mainan mengambil masa selama 1 saat apabila diregangkan sebanyak 3 cm apabila roda dipusingkan ke belakang. Berapakah jumlah kuasa kereta mainan jika pemalar spring ialah 40 Newton per meter? Okey, jadi sekarang untuk soalan terakhir ini, dia melibatkan tenaga Keupayaan kenyal. Yes, tenaga keupayaan kenyal sebab dia ada sebut diregangkan sebanyak 3 cm. Jadi apabila nampak di sini 3 cm, apa yang kita perlu buat? Tukar pergi M. Tukar kepada M. Jadi apakah rumus untuk tenaga keupayaan kenyal yang melibatkan pemalar spring? 1/2 darab K darab X kuasa 2. Ya, bagus. Setengah darab K, K itu adalah pemalar spring, darab X kuasa 2. Okey, cuba buat dulu. Nombor 4 tu 1/2 darab Ya. 40 darab 0.03 kuasa 2. Ya, Ya, betul-betul. jadi 0.3 ya. Cik silap. 0.018. Ya. Jadi jawapannya 0. Berapa? 0.018. Ya, itulah. Jelas ya, kalau kamu mau tentukan kuasa ni, pertama sekali kamu kena tahu 4 perkara. Adakah dia melibatkan kerja, kerja sama dengan W sama dengan Fs, daya darab sesaran, atau adakah dia melibatkan tenaga keupayaan graviti, mgh, itu adalah ketinggian. Adakah dia melibatkan tenaga keupayaan kenyal, regangan atau mampatan, setengah Fx ataupun setengah Kx kuasa 2. K itu adalah pemalar spring. Okay, X itu adalah regangan ataupun mampatan dalam meter. Dan akhir sekali, adakah dia melibatkan tenaga kinetik? Kalau dia melibatkan halaju, itu melibatkan tenaga kinetik. Jadi itu sajalah, baru kamu bahagikan nanti untuk dapatkan kuasa, bahagikan dengan masa. Itulah. Jadi antara kuasa dalam mechanical ya, jadi bila melibatkan mesin, bila ada 2 mesin, kerja yang sama tetapi satu dapat menghasilkan kerja yang sama dalam masa yang singkat, mesin itu memiliki kuasa yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan mesin yang dapat menyiapkan kerja yang sama tetapi masa yang lambat. Kita tutup kita punya kelas sampai di sini ya. Sebelum cikgu mengakhiri kelas ni, maaf zahir batin, selamat hari raya kepada yang meraihkannya ya. Assalamualaikum, bye. Salam cikgu. Salam cikgu. Ya, selamat hari raya, Pak Zahir batin. Buat ya homework, ya bye.